Tiada cadangan laksana Perintah Kawalan Pergerakan. Ops Ihsan bantuan lebih efisien untuk Gaza. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan berangkat menyaksikan persiapan terakhir bantuan kemanusiaan Ops Ihsan siri ketiga ke Gaza. Ketibaan baginda diiringi Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Timbalan Menteri Luar Datuk Muhammad Alimin. 60 tan bantuan akan dihantar menerusi pesawat mas kargo 2.30 pagi nanti. Antara barang dihantar barangan perubatan, makanan, barang keperluan bayi dan persiapan musim sejuk. Ia dijangka tiba di lapangan terbang Tentera Al-Arish, Mesir 8.50 pagi waktu tempatan. 20 tan barangan bantuan dihantar pada siri pertama Ops Ihsan 10 November lalu. Ia diikuti bantuan 16 tan barangan sehari kemudian. Ops Ihsan dijayakan menerusi kerjasama rentas agensi kerajaan bersama lebih 50 NGO. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menyifatkan pendekatan Ops Ihsan berjaya memastikan bantuan diagih dengan efisien. Kerjasama strategik antara agensi kerajaan dan NGO mampu mengelak pertindihan dan memastikan bantuan memenuhi keperluan penduduk Gaza. Ini ternyata sangat-sangat berhasil. Malah kolaborasi ini telah sebaiknya berjaya mengelakkan pertindihan maupun penyelewengan bagi memastikan bantuan yang diberikan jelas memenuhi keperluan dan benar-benar sampai kepada pihak yang disasarkan. Malaysia seru semua pihak beri komitmen dalam usaha peralihan tenaga dari segenap sudut. Ia meliputi aspek pembiayaan, insentif, teknologi dan infrastruktur. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan sokongan menyeluruh itu dapat memastikan proses peralihan tenaga dapat berjalan dengan saksama, inklusif dan adil. Usaha memulihara sumber alam juga penting bagi mengimbangi pelepasan karbon yang turut menuntut kebersamaan negara-negara maju ke arah pelepasan sifar bersih. Use this opportunity to appeal to Prime Minister Kishida to also present our case to the industrialist countries to honor the commitment, because preserving forests will be to these countries. Datuk Seri Anwar membangkitkan perkara itu semasa mesyuarat pemimpin komuniti pelepasan sifar Asia AZEC di Tokyo. Diterajui Jepun, AZEC merupakan platform kerjasama serantau mengangkat agenda neutraliti karbon dan peralihan tenaga ke arah sasaran pelepasan sifar bersih. Lebih 350 projek telah dilancarkan menerusi kerjasama AZEC melibatkan negara ahli dan syarikat Jepun sejak inisiatif dilancarkan tahun lepas. Tiada cadangan laksana semula sebarang sekatan susulan peningkatan kes COVID-19 dalam negara. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan ini termasuk Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kita tak bercakap tentang PKP, we rule for the time being kita tidak bercakap tentang mengulangi PKP, sebab ada yang bertanya, ada yang sudah bertanya dalam ciapan ya, X bahawa apakah ya, banyak kegusaran di situ ya. Jadi kita telah saya jelaskan ya, tanpa perlu mengulangi sekatan seperti PKP ya. Pemakaian pelitup separuh muka tidak diwajibkan, sebaliknya amat digalakkan khususnya di kawasan sesak bagi golongan rentan. Selain mereka turut disaran ambil dos penggalak. Menggalakkan golongan yang berisiko tinggi mendapatkan vaksin prima ya, first dose ataupun dos penggalak ya. So very important. Dan ketiganya adalah pemakaian pelitup muka dalam golongan ini ya amat digalakkan, terutamanya apabila berada di kawasan yang sesak. KKM juga perkukuh pelan strategi hadapi peningkatan kes COVID-19. Ia termasuk pengesanan awal perkasa komuniti melalui amalan
Pemantauan fasiliti kesihatan, kesiapsiagaan agensi-agensi bukan KKM. Datuk Seri Dr. Zulkifli turut menasihatkan golongan berisiko tinggi segera dapatkan rawatan ke fasiliti kesihatan sekiranya mereka dijangkiti COVID-19 meskipun hanya bergejala ringan. Saudara, 20,696 kes COVID-19 baharu direkodkan antara 10 hingga 16 Disember lalu. Ia 62% lebih tinggi berbanding minggu sebelumnya. Kementerian Kesihatan bagaimanapun memberi jaminan fasiliti sedia ada cukup bagi menampung jumlah pesakit. Fasiliti kesihatan KKM termasuk klinik kesihatan dan hospital telah bersedia untuk menghadapi sebarang peningkatan jumlah kedatangan dan kemasukan pesakit ke ward. We are ready for that. Kita bersedia akan kemungkinan keberkalian surge ataupun ledakan seperti itu. 97% daripada kes baharu dilapor berada pada kategori 1 dan 2 yang tidak memerlukan rawatan di hospital. Kes yang memerlukan rawatan di unit rawatan rapi pula berjumlah 151 kes. Data berkaitan jangkitan akan dimuat naik di portal KKM Now secara mingguan. Tindakan terhadap syarikat telekomunikasi yang mengenakan bayaran tambahan kepada pelanggan yang mahu mengakses perkhidmatan 5G sedang dipertimbang. Caj tambahan adalah tidak wajar memandangkan keseluruhan kos infrastruktur sehingga ke tahap menandatangani perjanjian langganan saham adalah menggunakan dana awam. Menurut Menteri Komunikasi Fahmi Fadil, perkara itu telah dibawa kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Tegasnya, syarikat penyedia rangkaian perlu memastikan tiada caj tambahan dikenakan untuk perkhidmatan 5G. Beberapa syarikat telekomunikasi telah memperkenalkan pakej 5G baru. Untuk pengguna dengan pelan sedia ada, masih ada yang perlu melanggan PAS 5G sebelum dapat menggunakan perkhidmatan tersebut. Beralih ke situasi semasa banjir. Lebih 5,000 penduduk terjejas banjir dicatatkan di 3 negeri. Mereka menjadikan 21 pusat pemindahan sementara PPS sebagai tempat berlindung. Menurut portal info bencana JKM, Kelantan merekodkan jumlah penduduk terjejas paling ramai iaitu 5,401 orang. Semua penduduk terlibat ditempatkan di 16 PPS di Pasir Mas. Keadaan semakin baik di Terengganu membolehkan jumlah penduduk terjejas berkurang kepada 158 orang. Ketika ini, berbaki 4 PPS beroperasi di Dungun, Marang dan Setiu. Di Hilir Perak, penduduk terjejas banjir berjumlah 81 orang. Mereka ditempatkan di sebuah PPS. 35.8 juta ringgit diperuntukkan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM bagi mendepani bencana pada 2023 dan 2024. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri, 3 juta ringgit lagi diperuntuk untuk pembelian makanan, teknologi retort kepada penduduk terjejas banjir. Kalau mereka memerlukan tambahan, mereka akan maklumkan bahagian Jabatan Kebajikan Negeri untuk kita buat penambahan lah. Tapi sekiranya kadang-kadang ada emergency itu kan, baru kita mohon lagi kalau tak cukup. Sebab kami tak mahu membeli terutama sekali barang makanan yang mana dia tarikh dia luput. Jadi lebih baik kita anggarkan mana yang cukup untuk kita perlukan, ya. Selain itu, 5,167 pegawai dan kaki tangan sedia digerakkan pada bila-bila masa dibantu 157 kaunselor dan 864 pasukan sokongan psikologi. Bagi melancarkan operasi di PPS pula, lebih 8,000 sukarelawan JKM sedang digerakkan.
Jaringan berkomunikasi tanpa sepadan. You guys ready? 1, 2, 3. Publish! Korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita. Serius ah? Marilah sama-sama kita kan kian bijak berkesan literasi digital. Bertemu kembali. Pertumbuhan industri media digital bakal mendorong peningkatan pelaburan tempatan dan antarabangsa dalam infrastruktur teknologi dan komunikasi. As the digital ecosystem continues to evolve, the economic impact of digital media will likely grow, further shaping Malaysia's position in the global digital economy. Beliau berucap pada Majlis Pelancaran OK Vision, perkhidmatan televisyen berasaskan pelanggan di Ibu Negara. Beberapa peristiwa besar berkaitan ekonomi dilakar sepanjang 2023. Perkembangan sektor terbabit menjadi tumpuan peserta pasaran dan rakyat. Kita ikuti siri pertama imbasan 2023 berkaitan ekonomi. ...2023 boleh dianggap unik apabila Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan membentangkan belanjawan 2 kali pada tahun sama. Bertemakan membangun Malaysia Madani, belanjawan 2023 dibentangkan semula pada 24 Februari dengan peruntukan RM388.1 bilion. Pada 13 Oktober pula, belanjawan 2024 berjumlah RM393.8 bilion dibentangkan yang merupakan peruntukan tertinggi dalam sejarah Malaysia. Dengan misi menjadi peneraju ekonomi Asia, kerangka ekonomi madani dilancarkan 27 Julai lalu. 7 indikator utama diperkenal bagi menjadikan Malaysia antara 30 ekonomi terbesar dunia. Tanggal 11 September, kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 dibentangkan. Jumlah siling perbelanjaan RM15 bilion ditambah dengan beberapa anjakan baharu digariskan. Pakej 5G Ramah dan insentif pasca bayar rahma penjawat awam dilancarkan. Kerajaan turut mempertimbang untuk melanjutkan pakej 5G Ramah sehingga Mac 2024. Setakat 30 November lalu, rangkaian 5G di kawasan berpenduduk capai 76.1%, menghampiri sasaran 80% akhir tahun ini. Kehadiran pengeluar kenderaan elektrik Tesla ke Malaysia pada pertengahan tahun ini turut melonjakkan lagi keyakinan pelabur asing. Tesla secara rasmi buka ibu pejabatnya 2 Oktober lepas. Pada 29 November, satu lagi bank digital dilancarkan. Penubuhan bakal meningkatkan akses kepada segmen yang lebih luas. Bagi memastikan golongan pekerja menikmati gaji lebih tinggi, Kertas Putih Dasar Gaji Progresif dibawa ke Parlimen 30 November lalu. Pelengkap dasar gaji minimum itu bersifat sukarela dan berasaskan insentif. Ia buat julung kalinya, Andalusia Travel and Tours Sendirian Berhad Andalusia tawar pakej umrah khas buat pendidik. Pakej khas dengan kerjasama Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP itu menawarkan harga serendah RM8,652 untuk 12 hari 10 malam. Menerusi pakej itu, para pendidik menikmati harga lebih murah berbanding kebiasaan pada musim cuti sekolah yang mencecah RM10,000. Kumpulan pertama pakej tersebut melibatkan 71 pendidik yang berlepas ke Tanah Suci semalam. Presiden NUTP Aminuddin Awang menyeru warga pendidik tidak lepaskan peluang untuk memanfaatkan pakej tersebut untuk tunai umrah pada cuti sekolah 2025. Guru-guru di seluruh negara kita, khasnya ahli NUTP, untuk mengambil peluang
yang disediakan oleh pihak NATP dan pihak Andalusia ini. Selain daripada memudahkan, kita dapati harga yang ditawarkan melalui pakej kerjasama ini adalah jauh lebih murah berbanding dengan apa yang ditawarkan dalam pakej biasa. Pakej itu terbuka kepada semua ahli NUTP beragama Islam. Dengan pakej Andalusia yang sememangnya terjamin dan memberi keselesaan kepada kita untuk beribadat di sana, saya begitu yakin dengan pakej ini moga dapat diteruskan lagi untuk ahli-ahli kita yang akan datang. Dalam pada itu, Andalusia turut mengalu-alukan agensi atau kesatuan pekerja yang berminat jalin kerjasama laksana pakej seumpama dengan perkhidmatan lengkap untuk jemaah. Memandang kepada keuntungan yang besar sangat apabila kita dah agak masyhur sikit, kita nak untung yang banyak dah. Kita tengok bagaimana orang senang kita senang dengan mereka dengan memberi harga yang sangat berpatutan dan mereka sanggup terima. Sebab itu kita telah mengikat beberapa kerjasama dengan banyak badan. RTM optimis lonjakan penonton akan diterima menerusi pelbagai platformnya tahun depan. Jelas Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman. Pelbagai program baru dan menarik disusun menepati selera penonton susulan impak positif berbeza diterima RTM sepanjang tahun ini. Ada banyak program menarik, program baru dan juga pendekatan baru yang akan kami tonjolkan pada tahun 2024 nanti, dan tontonlah kita di pelbagai platform yang ada, iaitu TV1, TV2, TV OK, sukan, berita dan juga di RTM Klik. Datuk Suhaimi ditemui usai menyantuni dan menyampaikan oleh-oleh kepada petugas RTM sempena sambutan Christmas. Pegawai kanan polis dituduh di Mahkamah Magistrat Ipoh atas tuduhan membunuh pelajar tingkatan 5 di Ipoh Jumaat lalu. Bagaimanapun tiada pengakuan direkodkan memandangkan kes bunuh terletak di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Pendakwaan dibuat di hadapan Magistrat S. Punita. Tertuduh Muhammad Nazri Abdul Razak mengangguk faham ketika pertuduhan dibacakan. Mengikut kertas pertuduhan, dia didakwa membunuh Muhammad Zaharif Afendi Muhammad Zamri. Perbuatan dilakukan di Jalan Taman Jati 1, berhampiran Sekolah Menengah Kebangsaan Jati. 7 Februari ditetapkan untuk sebutan semula kes.